Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. 在主内的弟兄姐妹们，早上好。 Mari kita menundukkan kepala kita dan kita memohon pimpinan Tuhan. 让我们先一起进入祷告。 Bapa, inilah hati dan pikiran kami yang kami mau persembahkan padamu. 主啊，这就是我们的心思意念，我们要把它献给你。 Kami bersyukur Engkau menyambut setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini. 我们感谢你，因为你欢迎我们来到你面前敬拜你的人。 Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang bersemayam di dalam diri kami. 我们为这在我们的心中做宝座的圣灵感 Buka 恩。 hati dan juga pikiran kami. 主啊，求你打开我们的心思意念， Tolonglah setiap kami yang mendengar. 求你帮助每一个在聆听的人。 Tolong juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. 而且，尤其是求你恩膏，这你有限的仆人， Tolong juga hamba-Mu yang menerjemahkan. 也求你恩膏翻译的， Beri anugerah-Mu bagi kami ya Bapa. 求你赐给我们你的恩典。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Baik, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mengajak kita untuk sama-sama membuka Alkitab kita. 亲爱的弟兄姐妹们，请大家打开圣经， Kita sama-sama membuka 1 Korintus, surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. 我们打开哥林多前书第15章第10节。 Saya akan bacakan satu ayat ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 然而，我今天成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的，我比众使徒格外劳苦。自言不是我，乃是神的恩典与我同在。 Kita juga akan sama-sama membaca surat Ibrani pasal yang ke-12. 我们一起来读希伯来书第12章 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. 28、29节。 Saya akan membacakan. Jadi karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. 希伯来书第12章28、29节，所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照上帝所喜悦的，用敬虔的心侍奉上帝，因为我们的上帝乃是烈火。 Saudara, jadi pada pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang a lifestyle of being thankful. 今天我们要一起来学习如何的过着感恩的生活方式。 Apa itu Thanksgiving? 所谓的感恩节是什么？ Seringkali orang Kristen gak betul-betul memahami apa itu Thanksgiving. 常常基督徒不太明白什么是感恩， Oleh karena ketika kita bicara tentang Thanksgiving, 因为常常我们谈到感恩的时候， kita selalu berpikir tentang hati yang bersyukur, hati yang gembira. 我们常常以为说那就是一种快乐的心、感恩的心。 Saudara, saya kalau baru bangun pagi makan sereal Coco Crunch, 弟兄姐妹们，如果我早上醒来，我吃这个麦片，我吃 Coco Crunch， karena rasanya yang enak, meskipun sederhana, saya akan bilang thank you Lord. 虽然这是很简单的早餐，可是呢，我觉得吃了很好吃，所以我就会说，主啊，我感谢你。 Ketika seharian saya lelah bekerja, terus saya pulang ke rumah, 当我整天已经工作劳累了， lalu saya rebahan punggung saya menyentuh kasur. 然后当我有机会，我的背这个触摸到这个床的时候， Saudara, dengan sendirinya saya akan bilang thank you Lord. 很自然的我就会说感谢主。 Tetapi apakah itu yang dinamakan Thanksgiving? 可是是不是这个感恩的意思就是仅止如此呢？ Saudara, Amsal bilang bahwa hati yang gembira adalah obat.
真耶稣说，这个喜乐的心是良药。 Jadi apakah hati yang gembira itu sama dengan thanksgiving? 是不是喜乐的心就等于感恩呢？ Saudara, saya mau bilang hari ini kita akan belajar thanksgiving bukan itu. 弟兄姐妹们，我们今天要一起来学习感恩， Thanksgiving 不限于如此。 Thanksgiving bukan bicara tentang perasaan. 这个感恩呢，并不只是仅仅我们的感觉。 Meskipun kita diberkati dan merasa diberkati. 虽然我们已经蒙福了，我们也感受到我们得到蒙福。 Saudara, ada yang tahu ini gambar apa? 弟兄姐妹们，你们知道吗？这是什么图片？ Ada sekelompok remaja yang lagi megang foto, lukisan foto. 这个是一群年轻人、少年人，他们拿着一张照片。 Mereka adalah anak-anak remaja di Thailand yang sempat terjebak di gua beberapa tahun lalu. 他们是在泰国的那些年轻人，就是少年人，他们曾经被困在一个山洞里。 Dan foto yang dipegang adalah foto seorang penyelam yang mau menyelamatkan mereka tetapi gugur. 他们现在拿着的照片，就是那位有一个潜水员，为了要救他们，为了要营救他们，结果丧失了生命。 Setiap kita mungkin mengikuti kisahnya. 我们每一个人可能都知道所发生的。 Mereka berada 18 hari di dalam gua. 他们18天里面都在这个山洞里， Di antara hidup dan mati. 他们活在生与死之间。 Saudara, mereka minum dari air yang keluar dari rongga-rongga gua. 他们喝的水是从这个山洞的缝隙里面流出来的水喝的。 Mencoba untuk survive dari sisa-sisa snack yang mereka bawa. 他们把他们所剩下的一些小吃他们就是用那个来18 hari berada di dalam kegelapan. 你们可以想象，18天在黑暗里。 Saya mau ajak kita untuk bayangin rasanya kayaknya nggak mungkin bisa. 我要叫大家一起来想象他们所面临的问题，可能都不能够想象出来。 Saudara, kita di karantina beberapa hari di rumah aja nggak tahan. 我们只是扣留在家里几天，我们都受不了了。 Padahal ada AC, bisa sambil nonton, bisa pesen GoFood. 我们在家里，我们有冷气，我们可以随便的订这个网上的食物。 Kita tahu kelanjutan dari kisah ini, kemudian ada tim ahli yang menyelamatkan mereka keluar. 我们知道这件事情之后，后来有一群这个人来拯救了他们。 Saudara, ini betul-betul merupakan sebuah miracle. 对，这个是一个奇迹。 18 hari terjebak, nggak tahu hidup mereka bakal seperti apa. Bahkan mungkin mereka rasa mereka bakal mati. 18天在这个深洞里面，他们也不晓得他们的前途是什么，可能他们想，他们一定死定了。 Tapi kemudian hidup mereka diselamatkan. 可是后来呢，他们就被营救出来。 Dan saudara tahu apa yang anak-anak ini lakukan setelah mereka diselamatkan? 弟兄姐妹们，你们知道吗？当他们被营救出来之后，他们做了什么？ Saya percaya mereka tersentuh sekali. 我相信他们非常的感动。 Mereka sadari hidup ini betul-betul adalah anugerah dan kesempatan. 他们觉悟到他们所有的生命是恩典，是机会。 Gak mungkin hidup itu sekali lagi aku sia-siakan kalau aku dikasih second chance. 现在上帝已经给了他们第二次的机会，他们不可能再白白的度过。 Sehingga sebagian besar dari mereka akhirnya memberi diri untuk jadi biarawan. 所以呢，大部分他们都献身为真， Calon-calon biksu. 就是这个准真人。 Mereka berusaha untuk memaknai hidup. 他们要了解这个生命的意义。 Kalau aku punya kesempatan kedua, 如果我有第二次机会， aku mau hidup yang aku hidupi sekarang penuh arti. 我要我现在所活的生活充满着意义。 Gak mungkin aku ceroboh dan ugal-ugalan. 我不可能随随便便的过我的日子。 Saudara, sekarang pertanyaan saya adalah sebagai orang-orang Kristen, 亲爱的弟兄姐妹们，我要问你们，成为基督徒， kisah ini bisa dijadikan sebuah alegori. 可能我们认为这个是一种寓言， Kita diselamatkan oleh Tuhan, 上帝
这个已经救赎了我们， Kita diberikan hidup yang baru, 上帝赐给我们新的生命， dosa kita diampuni, 我们的罪已经被赦免。 tetapi apakah kita pernah menghargai hidup? 我们是不是真的我们珍惜我们的生命？ Seringkali justru orang Kristen gagal memahami 常常呢，大部分基督徒都不能够明白， karena aku diselamatkan dan dikasih anugerah, aku jadi harus responsibel atas hidupku. 他们没有这么想说，因为我已经被救赎了，那我这个已经被赎出来的生命，我必须为他负责。 Kita selalu pikir yang penting selamat, yang penting percaya, itu tujuan akhirnya. 我们常常都是想说最重要是我们已经得救了，我们平安了就好了。 Padahal kita tahu justru hidup kita itu dimulai setelah kita menerima Tuhan, diselamatkan. 而实际上，我们的新的生命才开始，就是从我们被救赎之后才开始。 Jadi berapa banyak dari kita yang sebetulnya bisa mengucap syukur dengan mulut bibir kita? 在我们之间有多少人能够用我们的口，用我们的嘴唇来赞美主？ Dengan tulus kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan aku. 我们很诚恳的向主说：“主啊，我感谢你，你已经救赎了我。” Tetapi kemudian apakah setiap detik hidup kita gunakan dengan 可是这个之后呢，我们是不是能够使用我们的每一分每一秒，好好的使用呢？ apakah kita gunakan dengan penuh kesadaran di hadapan Tuhan? 是不是我们就是在神的面前这个很离的，就是说在神的面前过着非常珍惜的日子。 Jadi ketika kita bicara tentang mengucap syukur, 当我们说感恩的时候， orang-orang yang nggak mengucap syukur itu adalah orang-orang yang seperti apa? 不会感恩的人是哪一些人呢？ Kita pikir orang-orang yang nggak mengucap syukur adalah orang-orang yang suka mengeluh. 我们以为说那些不会感恩的人，就是很喜欢埋怨的人， Orang-orang yang selalu membandingkan diri dia dengan orang lain. 常常把自己跟别人比较， Selalu merasa jadi korban. 常常觉得自己是这个牺牲品， Nggak pernah puas sama apa yang mereka miliki. 从来没有觉得感恩，他们为着他们所拥有的感恩。 Kita selalu pikir ini adalah kelompok orang-orang yang nggak pernah bersyukur dan nggak ngerti caranya bersyukur. 我们常常认为这一群人就是那些不明白感恩、不知道怎么感恩的人。 Tetapi di sisi lain kita juga melihat bahwa rupanya orang-orang yang nggak mengucap syukur 在其他方面，我们也发现说，那些不会感恩的人， adalah orang-orang yang terlalu cepat puas sama hidup mereka. 他们太快满足于他们现有的生命， Seolah-olah semuanya udah oke, jadi go with the flow aja. 好像说一切都是 OK 了，都没事了，所以呢，就像水流一样， Jadi nggak betul-betul menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. 没有好好的珍惜神所赐予的机会。 Saudara, kalau ada dari kita yang pernah pelayanan mission trip, 弟兄姐妹们，如果我们之间我们有曾经参加过宣教， biasanya kalau pulang itu kita berbagi kisah. 普通我们回来之后，我们都会分享。 Saya sering mendengar orang-orang pulang dari mission trip itu bilang, bersyukur ya hidupku nggak sesusah orang-orang yang aku kunjungi. 我常常听那些已经到外地宣教的人回来之后，他们说：“很感谢主，我们是住在这个城市里， Di sana mau minum air aja susah. 在那边连喝水都很难， Orang-orang nggak dapat pendidikan. 他们很难得到教育， Mau makan harus banting tulang dengan sedemikian rupa. 要吃他们也必须非常努力的去争取。 Bersyukur karena hidupku lebih baik. 感谢主，因为我的生活更好。 Pertanyaannya adalah, apakah ini mengucap syukur yang berkenan di hadapan Tuhan? 问题就是我们现在的各个感恩是不是神所喜悦的？ Kita bisa menghitung berkat, 我们可以数算主的恩典， hati kita gembira, 我们的心充满感谢。 tapi sebetulnya hidup yang lebih baik yang Tuhan kasih ke kita 而实际上，上帝赐给我们更好的生命， nggak kita gunakan dengan lebih benar. 我们没有好好的使用。 Jadi kita adalah orang-orang yang lebih diberkati, itu benar. 是的，我们是上帝更祝福的人。
Tapi seringkali kita cuma merasa bersyukur dan berhenti di situ. 我们常常仅仅感到感恩，就停在那边。 Oleh karena itu pagi hari ini kita melihat bahwa merasa bersyukur 所以今天早上我们要一起学习说，感到感恩 dan menghidupi rasa syukur itu adalah dua hal yang berbeda. 而活在感恩中是两件不一样的事情。 Kita orang Kristen dari dulu emang udah diajarin untuk bersyukur. 我们基督徒，我们从小就被教导要知恩，要感恩。 Secara kebiasaan kita ngomong di doa kita. 我们很自然的在我们的祷告中， Di dalam pembukaan doa kita selalu bilang, Tuhan terima kasih untuk hari ini. 我们在祷告中，我们常常就是以感谢来开始。 Tapi kita perlu melihat lebih dalam lagi ke dalam kebiasaan ini. 可是我们要更深入的来看我们现在的这个习惯。 Saudara, seorang pendeta yang bernama Timothy Keller 这个 Timothy Keller 牧师 berkata bahwa merasa bersyukur dan menghidupi thanksgiving, rasa syukur itu adalah dua hal yang berbeda. 他说，感恩就是感激，跟活着感恩的生命是不一样的。 Jadi gratitude, perasaan diberkati. 感谢就是说感到受恩， Itu adalah sesuatu yang memang kita rasakan. 是我们所感觉到的。 Tapi thanksgiving itu adalah sesuatu yang kita lakukan. 可是 Thanksgiving 就是我们所做的，不是我们感受的。 Saya beri contoh sederhana. 我给一个比例。 Setiap kita yang jadi orang tua pasti punya momen-momen indah ketika anak kita itu masih balita. 当我们成为父母，我们看到说我们孩子在小的时候都有美丽的时刻。 Kalau anak kita cakep, kita bersyukur, kita cemek-cemek pipinya. 我们看到我们的孩子很可爱，我们都会很想这个很想闻他们。 Ada orang yang lihat memuji, kita seneng pasti. 如果人家看见了我们的婴孩，他们称赞，我们都感到很高兴。 Tapi bersyukur bukan bicara tentang semua hal ini. 可是我们说感恩的时候，不只是仅仅如此。 Pertanyaannya adalah ketika kita diberikan kehormatan untuk jadi orang tua, 问题就是说，当上帝给我们这样的尊荣，能够成为父母的时候， am I a good dad or am I a good mom? 是否我是一个好父亲？是否我是一个好母亲？ Kalau kita tahu Tuhan menitipkan sesuatu pada kita, 如果上帝已经托付给我们， kita responsibel atas hal itu. 我们要负责， Kita appreciate hal itu. 我们要珍惜， Kita menggunakan semua yang ada pada kita sebaik-baiknya. 我们好好的应用我们所拥有的。 Oleh karena itu bicara tentang Thanksgiving, 所以当我们说感恩节、感恩的时候， lawannya Thanksgiving adalah thanklessness. 如果我们要说相反呢，就是不知恩。 Thanklessness ini nggak cuma bicara tentang kalau kita mengeluh terus, kalau kita bersungut-sungut. 不知恩呢，不仅仅以我们常常埋怨，我们常常觉得不高兴， Tapi ini berbicara tentang kita nggak mengappreciate hidup yang Tuhan karuniakan untuk kita. 我们是在说我们不珍惜上帝所赐给我们的生命。 Artinya kalau hidup kita ugal-ugalan, kita nggak serius menjalani apa yang Tuhan percayakan, 意思是说，我们如果滥用我们的生命，没有好好的珍惜上帝所托付给我们的生命， itu artinya kita udah gagal Thanksgiving. 那就表示说我们已经不知感恩了，不知恩了。 Kita tahu kisah Esau di dalam Alkitab. 我们记得以扫在圣经里面， Dia seharusnya diberikan hak kesulungan. 上帝已经把这个长子的名分给他， Tapi kemudian dia menukar hak kesulungan itu dengan sepiring semangkuk makanan. 他竟然把他的长子就是用一碗的这个红豆汤来换取。 Ini contoh orang yang nggak bersyukur. 在这里我们就可以看见说，这个人不知恩。 Jadi sebetulnya Tuhan kasih kehormatan untuk dia, 上帝给他尊荣，给他成为这个长子， tapi dia nolak. 可是他拒绝。 Dan Alkitab itu menggambarkan Esau sebagai orang yang nafsunya rendah. 圣经呢，把他这个以扫行为成一个比较
属于低胃口的人。 Artinya Tuhan menyediakan yang lebih tapi dia cepat puas. 上帝把更好的给他，可是他就是很快的就满足了。 Hal yang sama kita bisa lihat di dalam perumpamaan tentang talenta. 在这里我们也可以看到说恩赐的这个举例。 Ada orang yang dikasih sesuatu sama Tuhan tapi dia timbun. 有一些人，上帝给了他，他就把它埋藏起来。 Sesuatu ini tuh apa sih? 这个所谓的一些是什么？ Ini apapun yang Tuhan sebetulnya percayakan pada kita. 就是说，上帝这个信任我们的任何一件事情， Bakat kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. 我们的才干，我们的这个家庭，我们的侍奉，我们的工作， Biasanya kita memang paling mudah menerima. 普通我们很容易的接受。 Dan ketika kita terima, kita give thanks sama Tuhan. Kita ucapin dari mulut bibir kita. 我们得到了，我们就用我们的口实来赞美主，我们感谢主。 Tapi kemudian ya udah begitu aja. 可是就是停留在这个地步。 Saudara, oleh karena itu kita akan melihat di ayat yang kita baca barusan. 所以呢，我们要从刚才我们所读的经节里面来学习。 Apa yang Paulus pahami di dalam pengalaman hidupnya dia? 这个保罗对他的生命经历，他所体会到的是什么？ Paulus memang bilang di dalam Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang Allah kehendaki untuk kamu. 保罗说，我们要凡事谢恩。 Mengucap syukurlah dalam segala hal 保罗说，我们要凡事谢恩， karena itulah yang Allah kehendaki bagi kamu. 因为这就是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。 Tapi apa bentuk dari ucapan syukur itu? 而这个感恩的这个形式是怎么样呢？ Apakah kita berdoa setiap hari bilang thank you Lord? 是不是我们每天祷告说，主啊，谢谢你？ Saudara, kalau kita lihat di dalam surat 1 Korintus ini, 如果我们看这个哥林多前书， Paulus menyadari bahwa di antara semua rasul aku adalah orang yang paling berdosa. 保罗他觉悟到说，在所有的这个使徒当中，他是罪魁。 Aku mantan penjahat, dulu aku menganiaya jemaat Tuhan. 他觉得说，他以前是罪人，他是逼迫门徒的。 Tapi aku gak habis pikir, kenapa dari semua orang Tuhan pilihnya tuh aku? 可是我真的想不通，为什么在这么多的人中，上帝选择了我呢？ Dan sekarang kalau aku udah dipilih sama Tuhan, 现在上帝已经拣选了我， gak mungkin aku menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang limpah yang ada di dalam diriku. 不可能我再次的来白白的浪费上帝所赐给我这么丰厚的恩典。 Dan makanya dia bilang dia bekerja lebih keras dari orang-orang yang lain. 所以保罗说，他比其他的人更殷勤、更劳苦。 Dia bersyukur untuk anugerah yang diberikan oleh Kristus. 他为这神所赐给他的恩典而感谢。 Dan di dalam Ibrani, di situ juga ditulis. 在希伯来书也是这么写， Mengucap syukurlah dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. 就是以上帝所喜悦的方式来谢恩。 Jadi emang disuruh mengucap syukur, tapi mengucap syukur dengan cara yang berkenan. 所以保罗呢，要我们谢恩，可是用上帝所喜悦的谢恩方法。 Sekarang pertanyaannya, cara yang berkenan itu seperti apa? 现在问题就是说，上帝所喜悦的是什么呢？ Apakah dengan ucapan mulut bibir kita? 是不是用我们的口实说感谢？ Apakah ketika kita merasa senang Tuhan memberkati kita, terus kita giving thanks, udah cukup? 是不是当上帝祝福我们，我们感觉到很感谢，而我们就向主献上感谢，就够了吗？ Saudara, saya percaya sebagai orang Kristen itu nggak cukup. 我相信我们基督徒认为这是不够的。 Kalau cuma bicara tentang merasa gembira, 如果我们只是感觉到快乐， semua orang bisa merasa gembira kalau mereka lagi dapat hal-hal yang baik dalam hidup mereka. 每一个人当他们面临他们觉得说他们喜欢的事情的时候，他们一定会觉得感恩。 Paulus bilang bahwa kita itu hidup di tengah-tengah waktu yang jahat. 保罗说，我们是活在邪恶的这个日子， Artinya kita nggak bisa go with the flow. 就是说我们不可以像水长流这样流。 Dan Paulus bilang kita itu harus mempergunakan waktu kita dengan bijak. 我们必须好好的珍惜，很智慧的使用我们的时间。
Dalam terjemahan bahasa Inggris kita harus redeem the time. 如果在英文就说 redeem the time， 就是救赎回我们的时间。Saudara tahu redeem itu seperti apa? 就是赎回，赎是什么意思？ Setiap dari kita, baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak-anak muda, pasti pernah belanja online. 弟兄姐妹们，你们应该都会这个网上购买吧？ Kalau ada voucher-vouchernya harus diapain? 如果有购件的时候，我们怎么样用那个购件？ Vouchernya harus di-redeem. 我们必须数那个购件。 Di-redeem itu diapain? Di-redeem artinya kita ambil vouchernya, 就是说我们把那个购件拿起来， terus kita pakai. 然后我们用， Dan ini cuma bisa terjadi di jangka waktu tertentu. 有时限的。 Jadi kalau waktunya lewat, hangus. 如果过了期就过了。 Nah, Paulus bilang kita itu harus mempergunakan waktu dengan spirit seperti itu. 所以保罗呢就要我们用这样的精神来过我们的日子。 Jadi waktu itu bukan sesuatu yang mengalir, 所以时间呢不只是这样随便的流， tapi waktu itu adalah sesuatu yang kita harus genggam, kita harus tarik ke dalam hidup kita. 那所谓的时间就是我们要赶快的赎回，我们要赶紧抓住。 Sebagai orang-orang yang di dalam diri kita punya Roh Kudus, 在我们心中有圣灵， ucapan syukur kita itu harus dikaitkan dengan hal ini. 我们的感恩要跟这件事有关。 Ketika kita bersyukur artinya kita membuka diri kita. 当我们感恩的时候，我们就是把自己敞开。 Kita bersyukur kita bisa dengar firman Tuhan. 我们感谢主，我们有机会来聆听主的话语。 Tapi apakah mutiara dari firman Tuhan itu cuman kita dengar? 可是我们所听到的这个珍珠，只是这个吗？ Gak mungkin. 不是的。 Orang yang sadar dia diberkati, bersyukur bisa dengar firman Tuhan. 一个知恩的人，知道说他有机会来听到主的话语而感恩的人， Dia bakal take seriously. 他会好好的、很严肃的这个珍惜， Dia bakal ambil setiap momen dan waktu. 他会使用每一个时刻。 Kita yang tahu kita punya banyak potensi, Tuhan mau pakai kita. 我们知道我们有潜在力，上帝要用我们， Gak mungkin kita berpuas diri. 我们不可能很快的就自我满足。 Setiap momen, setiap kesempatan itu harus kita ambil. 每个时机我们都要争取。 Kita mensyukuri waktu dan juga keselamatan yang Tuhan udah kasih. 我们为这神所赐给我们的机会，我赐给我们的这个救赎，向主献上感谢。 Jadi mengucap syukur. 所以呢，感恩的那种形式呢， Kita adalah orang-orang yang udah diselamatkan. 就是说我们已经被主所救赎的人， Tapi kita hidup di tengah-tengah waktu yang jahat. 我们活在这个邪恶的时机里。 Artinya secara natural kita akan ya udah menganggap enteng segala sesuatu. 很自然的，我们会觉得说看清这一切。 Tadi saya mengangkat kisah tentang anak-anak yang tersesat di dalam gua. 刚才我给的比喻就是说，这个有12个少年人，他们这个被捆在这个山洞里的故 Lalu 事， mereka diberikan kesempatan yang kedua. 他们得到了第二次的机会。 Waktu itu jadi sesuatu yang berharga. 对他们来说呢，这个时间变成非常的珍贵。 Hidup itu jadi sesuatu yang harus di-appreciate, disyukuri. 他们看生命呢是必须被珍惜的，必须被感谢的， Bukan dengan ucapan, 不只是用口实， tapi dengan spirit, dengan hati yang benar. 而就是用这个正确的心态，用正确的精神。 Lalu apa yang harus kita lakukan? 那我们该做什么呢？ Saudara, giving thanks. 弟兄姐妹们，所谓的 giving thanks 感恩， Saya percaya pertama-tama kita harus belajar untuk meratap. 首先我们要学习叹息， Ini adalah sesuatu yang serius. 这是非常重要的。 Berapa banyak dari waktu kita yang setiap hari kita biarkan lalu iblis itu mencuri hari demi hari. 我们常常的随随便便的让我们的日子过去，让魔鬼偷窃了。 Berapa sering kita harusnya bisa jadi orang tua yang baik tapi kita gagal. 本来我们应该能够成为好的父母，可是我们失败了。 Berapa sering kita harusnya bisa jadi berkat tapi kita gagal. 我们常常有机会成为祝福，可是我们也失败了。 Berapa sering Tuhan kasih kesempatan yang lebih tapi kita tolak. 甚至上帝给我们更多的机会，可是我们竟然拒绝。
Berapa sering kita nggak mensyukuri Tuhan kasih kita mata, kita pakai mata kita untuk lihat yang enggak. 我们甚至我们不珍惜神所赐给我们的眼睛，我们用我们的眼睛来看一些神不喜悦的。 Berapa sering Tuhan kasih kita karunia kita pintar ngomong? 上帝给我们能够有能力来这个很好的来这个表达能力， Tapi justru kita jadi orang yang manipulatif. 可是我们变成了一个比较会没有好好使用的人。 Berapa sering kepintaran kita bikin kita sombong? 常常呢，因着我们有了这个恩赐，造成我们这个骄傲。 Saudara, kita harus meratap. 我们必须学习如何的这 Detik 个 demi 叹息 detik, 叹哀， detik demi detik seringkali berlalu begitu aja. 时时刻刻就是每一分每一秒就是这样的过去， Tanpa kita betul-betul memahami makna dan arti dari hidup kita. 甚至我们都不能够好好的理解这个我们的生命的意义。 Pernah nggak sih kita merasa bersalah karena semua itu? 我们是否曾经为这样而感到有罪恶感呢？ Saudara, fakta bahwa seringkali kita merasa nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Itu seharusnya kita meratapi. 我们经常觉得没有啦，这就是普普通通啦。而实际上我们应该的是什么？我们应该是叹息，我们应该是为着这个而悲哀。 Yang kedua, 第二， ketika kita belajar untuk melihat hidup ini, kalau kita miss, kita akan hilang banyak hal. 当我们学习看这个生命，当我们逝去的时候，我们就逝去了很多。 Kita harus belajar untuk menghargai kesempatan demi kesempatan yang Tuhan terus berikan ke kita. 我们要学习神所赐给我们的每一个机会。 Kalau hari ini Tuhan minta kita untuk bangkit, 如果今天上帝要我们bangkit. 要我们这个复生就是说苏醒， Jangan kita sia-siain hidup 我们 kita. 不要白白的过我们的日子。 Saudara, seringkali kita pikir Thanksgiving itu kita harus puas sama yang kita punya. 我们常常以为说所谓感恩就是说我们就是满足于现状， Tapi dari Paulus kita lihat, 可是从保罗我们看到， justru kalau kita mau benar-benar punya Thanksgiving yang sejati, 如果我们要有真正有感恩的心态， kita harus belajar nggak puas. 我们必须学习不知足。 Paulus nggak puas. 保罗他觉得不够， Kalau misalnya keselamatan yang dia udah terima itu nggak dipakai dengan baik. 他觉得说神所赐给他的这个恩典他没有好好的使用，所以不是不知足，而是觉得还不够。 Kalau aku dikasih 10 talenta tapi yang aku pakai cuma 5, aku harusnya nggak puas. 上帝如果赐给我10个，而我只用5个，那么我觉得不够。 Seringkali kita diajarin yang ada aja udah syukurin, cukup. 我们常常被教导说，我们必须把拥有的感觉到足够了，满足了。 Padahal bisakah kita betul-betul datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur, 是不是我们能够来到主的面前，我们向他谢恩？ kalau ada begitu banyak hal yang masih kita sembunyiin, masih kita timbun, masih kita kubur, 如果我们还有其他事情没有好好的向他负责，我们还埋藏着他所赐给我们的恩赐。 Saudara, kalau kita jadi orang tua, jangan bersyukur karena kita dititipin anak yang brilian sama Tuhan. 如果我们成为父母，我们不要因着我们有一个非常聪明的孩子而感受到感恩。 Bersyukurlah kalau kita udah menghadirkan diri jadi orang tua yang baik, dipakai Tuhan. 我们要好好的思想，是否我们已经成为这个好的父母，被上帝所使用。 Baru sincerely secara tulus akhirnya kita bisa bilang sama Tuhan, "Thank you Lord, kamu mau pakai aku jadi orang tua." 当我们已经把神所托付给我们的责任做好了，我们才说：“主啊，我们感谢你，你已经把孩子赐给我们，我们也好好的教导了他。” Dari begitu banyak manusia yang ada di dunia ini, 在这么多的人中， ada hal-hal tertentu yang Tuhan cuman kasih ke kita. 有一些事物只有上帝只有赐给我们， Pasangan kita, 我们的配偶， anak-anak kita, 我们的孩子， pekerjaan kita, 我们的工作， karunia-karunia bakat kita. 恩赐、才干， Gimana caranya kita mengucap syukur? 我们要如何的为着这一些来向主献上感恩呢？
Persembahkan semuanya itu untuk 就 Tuhan. 是我们要把一切献回给主。 Belajar untuk gak puas kalau kita masih ngumpetin sesuatu yang sebetulnya kita bisa persembahkan 我 ke 们要 Tuhan. 学习不满足，觉得还不够。上帝把我们所赐给我们的全在，我们还没有好好的把它这个引发出来。 Saudara, Tuhan Yesus pernah bilang bahwa kepada siapa diberi banyak, 主耶稣曾经说，任何人他如果得到更多， kepadanya akan semakin ditambahkan. 神会更多的赐给他。 Tetapi kepada siapa yang gak punya, 如果一个人他没有， apapun yang ada daripadanya juga akan diambil. 他有的也会被取回。 Saudara, apa maksudnya? 什么意思呢？ Orang yang membuka dirinya untuk menerima anugerah Tuhan, 一个把自己敞开接受神的恩典的人， hal-hal yang terkecil pun itu akan menyentuh dia dan dia akan terharu. 任何一件小事都会感触到他，他会觉得非常的感动。 Dari semua orang yang lain, Tuhan kenapa kamu titipinnya ke aku? 在这么多的人中，为什么你把这个托付给我？ Ada orang-orang yang bisa lebih jadi orang tua yang baik, tapi kamu titipin anak ini ke aku. 有其他人能够成为比我更好的父母，可是你竟然把这些孩子托 Ada 付 orang-orang 给 yang 我。 lebih pintar, lebih berpengalaman, tapi kamu kasih tanggung jawabnya ke aku. 很多人比我更聪明、更有经历、更有经验，可是你竟然把这个责任托付给我。 Saudara, membuka tangan kita, menerima dengan gentar. 弟兄姐妹们，让我们打开我们的双手，我们以敬畏的心来接受。 Ini adalah sebuah kehormatan, 这是一个荣耀，这是一个尊荣， bentuk thanksgiving. 所谓的这个感恩。 Dan semakin kita bisa enjoy gift, pemberian yang Tuhan kasih, 感恩的形式就是说，我们能够享受神所赐给我们的， semakin kita akan tersentuh dan membuka diri kita. 我们会更感觉到说这个感动，而我们把自己更敞开。 Tuhan, Engkau sungguh baik. 上帝啊，你多好， Aku gak layak, tapi kalau kamu titipin, aku mau terima. 我不配，可是你如果信任我，我接受。 Dari hal yang kecil kita appreciate sampai hal yang besar, Tuhan semakin tambahkan. Karena kita membuka tangan kita. 从小事我们珍惜，那上帝，我们越打开我们的手，上帝会把更多的赐给我们。 Tapi orang-orang yang gak bersyukur, apa yang ada padanya juga akan diambil. 可是一个不知恩的人，他任何所有的，上帝也会取回。 Dia menggenggam yang dia punya, dia pikir Tuhan gak usah tambah-tambahin, ini udah cukup kok. 他就是紧紧抓住他拥有的，他说：“上帝啊，你不需要加给我了，我够了。” Sebenarnya karena gak berani mikul responsibility yang lebih besar. 其实这种人呢，他是不敢再担负更重的担子。 Dan dia pikir dia punya satu hal ini, tapi hal ini bisa jadi berhala. 他觉得说，他有这个，他变成当这个成为偶像。 Akhirnya kita menutup diri, gak mau dipakai sama Tuhan. 结果呢，我们就把自己关闭，我们不要被上帝使用。 Kita pikir Tuhan kan kamu ajarin, apa yang ada padaku itu udah cukup, ya udah secukupnya aja. 上帝啊，你是教导我嘛？如果我已经拥有什么了，我就得满足了，就够了，所以你不用再给我了。 Saudara, ini gambaran Esau. 这就像以扫， Dikasih hak kesulungan, 我们看到以扫他有长子的身份， tapi dia malah menggenggam sesuatu yang remeh. 可是呢，他竟然去抓住那些这个不重要的， Apa yang ada padanya juga nanti akan lenyap. 结果他拥有的也没有了。 Saudara, bicara tentang Thanksgiving, 我们讲关于这个感恩， apakah kita membuka tangan kita? 是否我们把我们的双手已经打开了呢？ Thanksgiving itu bukan kita nutup tangan kita pikir udah cukup Tuhan. 我们这个 Thanksgiving 呢，并不是说我们把我们的手就是抓住就是说不要打开我们的手，而说够了够了， Tapi justru kita membuka tangan kita lebar-lebar. 而是我们把双手打开，大大的打开来接受。 Dan kita mempertanggungjawabkan setiap hal yang Tuhan taruh di tangan kita. 我们为这上帝在我们的手所这个托付给我们，在我们的手中的每一件事情都负责。
Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita 愿 tundukkan 主 kepala 帮 dan 助我 kita 们每个 berdoa. 人，让我们一起来进入祷告。 Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. 亲爱的天父上帝，我们为着你今天的话语，我们向你献上感谢。 Mengingatkan kami betapa kami diberkati. 你提醒我们，我们是多么的蒙福的人。 Tapi mengingatkan kami juga bahwa perasaan bersyukur karena sudah diberkati gak pernah cukup. 你也提醒我们，我们如果仅仅的感到感恩，那是不够的。 Kami harus berani punya perasaan gak puas. 我们必须勇敢的感到不满足。 Ketika ada begitu banyak hal yang Kau titipkan pada kami. 当我们看到你这个信任我们这么多的事物， Tapi kami gak sungguh-sungguh menghargainya di 如果我 hadapan-Mu. 们没有好好的来珍惜， Tolong kami ketika kami akan hidup langkah demi langkah. 主啊，我们求你怜悯我们，求你帮助我们，让我们能够每一步活在你的里面。 Tolong kami untuk boleh menghargai apapun juga yang Kau berikan pada kami. 帮助我们在我们每一个步骤中，我们都珍惜你所赐给我们的， Bahkan membuka tangan kami lebih lebar lagi. 甚至我们勇敢的把我们的双手打开更大， Untuk dengan hati yang bersyukur 以感恩的心 menerima kesempatan dan juga kehormatan yang Kau ingin karuniakan kepada kami. 来接受你所赐给我们的聚会与尊荣。 Roh Kudus kiranya menolong setiap kami. 亲爱的圣灵，求你帮助我们每个人。 Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。